Seterusnya, ini kemudahan. Saya akan terangkan secara ringkas. Okay. Kemudahan pelajar di MRSM. Okay. Di MRSM. Di Betong pun macam ni juga. Kemudahan yang ada, insyaAllah. Jangan susah hati. Yang pertama, surau. Okay. Surau tempat beribadat. Okay. Pelajar-pelajar Muslim. Okay. Dan suraunya cukup selesa. Okay, ada program-program, ada uh, apa kelas-kelas kerohanian, okay, yang diadakan di surau MRSM. Okay, ada program-program hafazan, okay, ada program-program ceramah, okay, lengkap. Dan sudah semestinya pelajar-pelajar dikehendaki untuk hadir sembahyang secara berjemaah di surau. Kemudian pusat media. Okay, kita ada pusat media. Okay, untuk kemudahan para pelajar. Okay, mendapatkan bahan-bahan PNP. Okay, pengajaran dan pembelajaran. Okay, ataupun mencari bahan-bahan rujukan dan sebagainya. Kemudian kedai koperasi. Kedai koperasi ini, okay, kita ada di MRSM. Kalau di MRSM Betong tu, kita ada kedai koperasi yang lengkap. Okay, makanan, jajan kata orang nak. Apa, keropok, air minuman, aiskrim, buku-buku, kan, pensel, semua ada. Okay. Dan juga kita kalau di Betong, MSM Betong kita ada BSN. Ada BSN. Okay, ada BSN. Pelajar-pelajar boleh ambil duit. Boleh simpan duit di koperasi kita tu. Jangan susah hati ibu bapa. Jadi yang penting pola buka akaun anak-anak. Okay, dah ada, senang pun nak ngirim duit, boleh bank in, dan anak-anak boleh ambil di sekolah, di pusat koperasi itu. Okay, kita ada rawatan gigi. Okay, rawatan gigi untuk pelajar-pelajar. Okay, yang ada perlu rawatan gigi dan sebagainya. Okay. Kalau di MRSM Betong kita boleh hantar ke klinik gigi yang berhampiran lah. Okay. Sebab mungkin rawatan gigi ni ada di MRSM lain. Tapi di MRSM Betong ni tak adalah, dekat je. Hospital kita, klinik gigi kita dekat je. Okay. Tak sampai 5 minit kita hantar dengan kenderaan. Okay. Seterusnya bilik kaunseling ataupun perkhidmatan kaunseling, sesi kaunseling. Ini saya lah, bahagian saya. Okay, memberikan sesi kaunseling kepada pelajar yang ada masalah, yang ada isu lah, bukan masalah, yang ada isu emosi, ada isu kekeliruan, ada isu sikap, kan, tingkah laku, pemikiran, kan, tindakan. Ada isu ni, kita akan bantu para pelajar, insyaAllah. Okay, insyaAllah. Okay, perkhidmatan bas dan van, okay, ada di MRSM Betong. Kita ada bas boleh muat 40 orang pelajar satu masa. Van kita ada, dan satu lagi kita ada Hilux untuk memudahkan pihak MRSM menghantar para pelajar mengikuti mana-mana program, ataupun kalau pelajar sakit kita boleh hantar menggunakan van ataupun menggunakan Hilux yang ada di MRSM Betong. Kemudian pusat sumber. Okay, pusat sumber kita ada pusat sumber yang selesa, okay, yang sistematik dan berhawa dingin. Ini pelajar boleh dapatkan bahan-bahan ataupun dapatkan rujukan-rujukan untuk mereka belajar dan sebagainya. Okey, seterusnya Dewan Makan. Dewan Makan kita yang luas, okay, yang selesa, yang bersih. Tiap-tiap hari dibersihkan. Okay, untuk apa? Untuk kesihatan, untuk kebajikan para pelajar. Seterusnya kita ada perkhidmatan dobi. Ini di MRSM Betong. Okay, kita ada perkhidmatan dobi diberi ataupun disediakan dengan para pelajar. Pelajar si perlu nak nyesah handphone di klinik tu. Si ada susah hati nak nyesah handphone. Nya kan kita ada jadual. Pelajar hantar baju di dobi. Kan? Ada jadual handphone. Tautan 1, tautan 2, 3, 4, 5 ada jadualnya. Nyengkah je baju di dekat depan dobi, ada orang akan cuci untuk nak kelak.
Kemudian kawalan keselamatan, okey, ini macam biasalah, semua sekolah ataupun premis-premis pendidikan menyediakan kawalan keselamatan, okey, untuk warga sekolah ataupun warga maktab. Seterusnya kita ada kemudahan sukan ataupun tempat permainan atau untuk rekreasi para pelajar. Okey, lengkap. Bola sepak ada, hoki ada, kita ada tempat pelajar main badminton, untuk pelajar main bola keranjang, main takraw, main futsal, semua ada. Kan? Untuk kemudahan para pelajar supaya tidak stres, kan? Kurangkan stres tidak ya dengan bermain, bersukan, beriadah dan sebagainya. Okey, seterusnya. Okey, program pembangunan diri pelajar. Ini antara program saya sebutkan, antara program yang ada di MRSM Betong. Okey, kursus-kursus. Kursus penyesuaian diri. Kita tekankan pelajar yang baru datang. Kemudian kursus kemahiran komunikasi, kursus adab, kursus perkembangan kerjaya, kursus amal Islami dan program mini ulul albab. Selain program selain MSM program ulul albab. Maksudnya bukan MSM ulul albab, kita ada program mini ulul albab, iaitu hafazan surah-surah tertentu kepada pelajar-pelajar muslim, insyaAllah. Okey, seterusnya. Okay, program pembangunan homeroom. Ini program pembangunan homeroom. Ini terbeza ataupun keterbezaan kita daripada sekolah-sekolah biasa. Kita ada homeroom. Okay, iaitu keluarga angkat. Saya tak perlu terangkan lebih jelaslah. Hanya saya beritahu homeroom ni adalah keluarga angkat. Pelajar akan dijaga oleh seorang cikgu sebagai ibu ataupun bapa angkat selama mana mereka berada di MRSM. Nak tahu? Masuk MRSM lah. Nak tahu, masuk MRSM. Baru tahu apa tu homeroom. Okey. Seterusnya. Okey, program kepimpinan pelajar. Kita ada kursus. Kursus untuk pelajar-pelajar yang dilantik sebagai badan wakil pelajar, lembaga disiplin pelajar, pembimbing rakan sebaya. Kita ada kursus khas untuk sidak tu. Jangan susah hati ibu bapa. Okey, anak-anak yang dilantik sebagai pemimpin pelajar, kita akan sediakan kursus khas kepada mereka untuk menggilap kepimpinan yang ada pada diri mereka. Kemudian program kepimpinan pelajar, anjuran pusat kepimpinan pelajar MARA. Itu adalah yang khas untuk pelajar yang terpilih, dan program tu kita akan polah di Semenanjung, di Lenggong, Perak. Dia ada pusat di situ, di sana. Jadi kita akan, biasanya pelajar yang terpilih daripada setiap maktab akan berkumpul di puskep tu. Dan akan dilatih oleh fasilitator ataupun jurulatih yang bertauliah. Okey, yang bertauliah. Kemudian kita ada convention kepimpinan MRSM. Ini akan kita buat seluruh MRSM lah, okey, untuk convention ni. Okey, ini untuk kepimpinan. Okey, banyak lagi yang lain. Ini antaranya lah. Antaranya program ataupun kursus kepimpinan yang diadakan di setiap MRSM. Okey. Program pembangunan kesihatan. Okay, jangan susah hati mak bapak, penjaga jangan susah hati. Okay, pelajar MRSM, memang kita libatkan dalam program pencegahan berkaitan dengan ceramah kesihatan bersama Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM. Lebih-lebih lagi dalam situasi pandemik, sekiranya mereka dibenarkan ke sekolah ataupun bersemuka, memang kita akan tekankan berkaitan dengan program pencegahan kesihatan, SOP kesihatan, supaya para pelajar lebih bersedia, supaya pelajar lebih prihatin berkaitan dengan kesihatan diri mereka dan kesihatan orang lain. Okey, suntikan imunisasi kepada para pelajar mengikut keperluan umur yang disarankan oleh KKM, dan seterusnya pemeriksaan dan rawatan gigi. Okey. Kebajikan. Ini kebajikan. Seperti yang saya dah sebut tadi, jangan susah hati. Anak-anak ataupun mak bapak rasa si mampu, jangan susah hati. Yang pentingnya minat dulu. Minat dulu nak belajar di MSM, dah datang ke MSM kelak, dah jadi pelajar MSM, insya-Allah kita akan bantu. Mengikut kelayakannya lah. Penyediaan bantuan kewangan kepada para pelajar yang tidak berkemampuan, iaitu pengecualian bayaran wang caruman dan pemberian wang saku. Maksudnya
kalau dia dapat bayaran wang caruman, pelajar ya akan dikecualikan bayar RM60 sebulan. Ya. Okey. Ada dia punya pengiraannya lah. Okey, format pengiraan untuk memastikannya layak. Kemudian pemberian wang saku. Wang saku untuk RM50 akan masuk, akan diberikan kepada pelajar setiap bulan. Okey, yang seterusnya program bantuan untuk pendidikan budi. Kita akan panggil budi lah. Ini untuk pelajar yang ataupun ibu bapa yang pendapatannya sangat-sangat rendah. Ini kita akan bantu melalui program budi. Seterusnya pemberian bantuan kepada pelajar yang terlibat dengan kemalangan dan kematian. Ini pun kita akan berikan. Okay? Untuk memastikan semua pelajar MLSM kebajikannya terjaga, tidak terabai. Okay? Seterusnya, kemudahan asrama dan Dewan Selera. Setiap MLSM, kita termasuk Betong, kita di Sarawak tu, menyediakan asrama bagi semua pelajar. Okay? Asrama yang selesa. Okay? Asrama yang bersih. Dan Dewan Selera menyediakan makanan sebanyak 5 kali sehari berdasarkan garis panduan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. 5 kali sehari, banyak. Anak-anak yang kurus datang ke MSM jadi gemuk, insya-Allah. 5 kali sehari makan. Kecuali pelajar pun saya mau makan, tapi kita sediakan 5 kali sehari, insya-Allah. Okey. Seterusnya, badan muafakat ibu bapa ataupun muafakat. Okey, muafakat tu muafakat berperanan memberi sokongan kepada sistem MLSM dari segi aspek cadangan penambahbaikan, kewangan, duit, dana, kepakaran waris dan sebagainya. Okey, mun di sekolah biasa PIBG lah. Tapi kita di MLSM ni kita panggil muafakat. Okey, penglibatan muafakat tu sangat aktif, terutamanya dalam pembangunan pelajar, dalam akademik, okey, dalam sasiah dan sebagainya. Sangat aktif. Okay, aktiviti muafakat pada peringkat MLSM diselaras oleh muafakat kebangsaan. Okey, muafakat. Seterusnya, okay, Persatuan Bekas Pelajar MLSM Ansara. Ini, okay, ini juga memainkan peranan penting, dalam peningkatan ataupun kecemerlangan pelajar-pelajar dalam sasiah, dalam kerjaya, dalam akademik para pelajar. Okay, di mana Ansara ini berperanan memberi sokongan kepada sistem MLSM dari aspek pembinaan jaringan hubungan antara MLSM dan bekas pelajar, pengkongsian kepakaran kepada pelajar semasa, sumbangan kewangan serta penyediaan kajian pengesanan pelajar MLSM atau peranan Ansara. Okey, sidak tu sangat-sangat aktif. Aktiviti Ansara pada peringkat MLSM diselaraskan oleh Ansara Kebangsaan. Okey, yang macam NGO lah. Okey, yang membantu pelajar-pelajar yang berada di MLSM semasa. Okey. Seterusnya. Okey, program pembangunan bakat di MLSM. Program pembangunan bakat. Program pembangunan bakat di MLSM merupakan sebahagian daripada kurikulum asas selain kegiatan selain mata pelajaran yang diajarkan dalam bilik darjah. Dia macam co-curriculum lah. Okey, co-curriculum. Program ini melibatkan aktiviti yang dijalankan di dalam dan di luar bilik darjah mengikut kesesuaian sesuatu aktiviti dalam penyediaan pelbagai pengetahuan dan pengalaman untuk perkembangan mental, minat, bakat jasmani, rohani dan pembentukan nilai-nilai estetika serta sosial yang positif. Okey, ini pembangunan bakat. Okey, dan biasanya memang kita tekankan ke pelajar-pelajar MLSM, terutamanya ni MLSM Betong Sarawak tu, kita tekankan sedaya terlibat dengan aktif dalam co-curriculum ataupun pembangunan bakat tu. Sebab tu adalah sebagai satu bonus ataupun sebagai satu mata tambahan untuk sedaya apabila memohon ke universiti nanti. Okey, nak belajar ke universiti. Okey, seterusnya. Pembangunan bakat pelajar di MLSM terbahagi kepada 3 elemen, iaitu pembangunan trust, terbeza dan pengayaan. Okay, setiap pelajar yang mempunyai latar belakang, personaliti, kemahiran dan bakat yang pelbagai akan diberi peluang yang sama rata dalam membina ketiga-tiga elemen ini. Okey. Diberi peluang dengan susah hati. Semua pelajar diberi peluang, okay, untuk terlibat dalam pembangunan bakat ataupun co-curriculum ini. Okay, justru itu semua aktiviti dan program yang membina
dan membangunkan bakat serta nilai yang baik dalam diri pelajar harus disusun dan dirancang demi kemenjadian pelajar menghadapi arus kehidupan yang semakin mencabar. Okey. Ini program pembangunan bakat lah dia punya secara ringkasan. Okey. 3 elemen tadi. Terbeza, trust dan pengayaan. Okey. Tuan-tuan, ibu bapa, para pelajar boleh tengoklah. Okey, pecahan dia untuk program pembangunan bakat. Okey, seterusnya. Seterusnya itu saja daripada saya. Okey. Seterusnya saya harap pelajar-pelajar ibu bapa dapat mengambil ataupun mengumpul maklumat ataupun informasi yang berguna kepada diri masing-masing dan seterusnya. Boleh membuat tindakan hari ini juga. Lepas tengok rakaman ni boleh ambil tindakan cepat bagi yang belum memohon MRSM. Supaya tidak terlepas. Itu matlamat kita. Tak nak ada yang kata, saya tak tahulah cikgu. Saya tak sempatlah cikgu. Tak nak lah. Sebab link ataupun maklumat ni memang dah disebarluaskan. Pada hujung Ogos ataupun awal September kita dah sebarluaskan. Cuma rakaman ini sebagai satu tambahan ataupun usaha tambahan daripada pihak MRSM Betong supaya para pelajar, ibu bapa, guru-guru mendapat maklumat yang tepat. Maklumat yang jelas. Okey, saya doakan. Saya doakan semoga semua calon berjaya untuk masuk ataupun untuk belajar ke MRSM masing-masing, terutamanya yang di sekitar Betong berjaya masuk ke MRSM Betong Sarawak. InsyaAllah dapat berjumpa dengan saya dan akan setugas saya Cikgu Dura, Puan Dura Nadiah binti Kamarudin. Berjumpa dengan kami dan cikgu-cikgu yang sedia ada di MRSM Betong Sarawak. Jadi itu saja daripada saya. Sekiranya ibu bapa, para pelajar ada masalah ataupun ada perkara yang nak ditanya, ada pertanyaan, nak memohon pencerahan yang lebih lanjut, boleh hubungi saya dengan Cikgu Dura. Ini nombor telefon kita dah sertakan sekali dalam slide ni. Ini nombor telefon saya. Ini nombor telefon Cikgu Dura. Jadi saya doakan sekali lagi semoga semua calon-calon yang minat, yang dah isi berjaya dan UKKM dan seterusnya berjaya menjadi pelajar MRSM Betong Sarawak. Sebagai akhir daripada saya mohon maaf sekiranya ada kekurangan daripada pihak saya, pihak kami dalam menyampaikan maklumat tu. Ada perkara yang senangi, saya minta maaf. Dan semoga kita sama-sama dapat berjaya, dapat menggembleng tenaga kita untuk memastikan semua anak-anak kita berjaya dengan cemerlang dalam apa jua bidang yang mereka ceburi, khususnya apabila mereka berada di MRSM Betong Sarawak nanti. Sekian, itu sahaja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih. InsyaAllah kita jumpa lagi.